Assalamualaikum everyone. Saya rasa saya dah jumpa dengan you all sebelum ni. Betul tak? Saya mungkin tak ingat. Mungkin korang ingat saya mungkin tak ingat korang. Okay, so alright. Hopefully semua dalam keadaan sihat lah. So this one sebab saya punya lecturer kesayangan dia jemput ni. Kalau tak datang juga ni kan. Tak nak buat kelas online juga ni sebab yalah sibuk kan dengan kerja. Biasalah nanti you all nanti dah habis kerja nanti you all pun sibuk lah juga kan. Okay, so first of all saya introduce sekali lagi lah. Nama saya Nazmi Rozani Tan. So sekarang saya attach dengan JAS International Malaysia Seram Berhad. Registered valuer. Dulu mungkin saya jumpa you all masa saya belum register lagi, tengah main exam. Okay, so saya dah dapat exam then now I join JAS International lah. Okay, so dia owner of branch manager tau, dia tu saja je tu. Dia branch manager of JAS International selama dia. Adalah, mana ada. Tolong jaga kedai je. So ni. Okay. Alright, so saya difahamkan oleh Puan Zarina. So today kita akan ada kelas untuk auction. Okay, so first of all kita akan start dengan slide. Okay, actually slide ni Puan Zarina juga yang present. So saya just bagi summary je lah, just review Sekejap Okay, so sekarang nampak tak slide ni? Nampak. Nampak Alright. Okay, so since you all dah nampak, kita akan proceed lah. So first of all, terima kasih Puan Zarina sebab prepare slide ni. Okay, saya tak akan cover semua. So basically, notes ni nanti you all boleh prefer balik lah. So saya bagi just summary sahaja. And saya rasa summary saya ni dah boleh cover kot keseluruhan slide ni dalam masa 1 jam. Kita tengok right. So basically kita cerita pasal lelong. Actually apa lelong ni kan? Okay, lelong hartanah lah. So dalam course kita tengah cerita pasal hartanah lah kan. So basically lelong ni, kenapa lelong ni boleh terjadi? Okay, so saya boleh classify kan dia ada 4 sebab lah kenapa lelong ni boleh terjadi. Okay, first sekali sebab kita dah tak boleh nak bayar, kita tak mampu nak bayar, kita tak bayar pinjaman kita dengan bank. So bila tak bayar dalam mungkin dalam tempoh 3 bulan pertama dia dah proceed dah untuk dengan auction. So bila you all tak bayar pinjaman dengan bank, so of course lah rumah kena lelong. Itu reason yang pertama. So second sebab quit rent, cukai tanah. Bila you all tak bayar cukai tanah, so kena ingat dekat Malaysia ni tanah ni sebenarnya hak milik kerajaan negeri, okay? So bila you tak bayar cukai tanah, memang dia akan start dengan rampasan lah. Bila rampasan, dia orang dah rampas, dia orang nak simpan buat apa kan? So dia orang akan proceed dengan lelong lah. Bila you all tak bayar cukai tanah, okay, itu cerita dia. Okay, third sekali memang reason dia adalah purposely, memang sengaja. Memang owner tu memang sengaja dia nak hartanah dia tu dilelong. Tu pun another reason jugalah kenapa property tu boleh dilelong lah. Memang dia sengaja dia nak cairkan hartanah dia kan, ataupun dia nak mencairkan aset dia nak lupuskan hartanah dia, dia memang sengaja biar hartanah dilelong. So kenapa dia sengaja? Okay, nanti kita cerita sekejap lagi. Yang lain cukai pintu. Cukai pintu saya setakat ni saya tak pernah dengar lagi lah. Cukai pintu, kalau orang tak bayar cukai pintu rumah kena lelong. Normally apa yang diorang buat, diorang akan masukkan caveat dulu dan diorang akan sita sahaja. So bila dia dah disita hartanah tu, dah bayar apa tunggakan cukai pintu tu, diorang akan release balik lah. Okay, so sebelum kita proceed dengan next kita punya lecture, apa kata kita tengok dulu
lelong ni dia ada dua jenis, okay? Lelong secara fizikal dan sekarang yang paling terbaru bermula tahun ni kalau tak silap saya, diorang dah start dengan e-lelong. E-lelong ni bermaksud kita lelong pakai komputer je lah. Kita duduk rumah ke kat pejabat kat mana-mana, kita just boleh lelong daripada situ. Tak perlu lagi macam kita nak pergi auction hall, kita nak pergi sana, nak kena hadirkan diri kan. Yang tu secara fizikal lah. Okay. Yang saya tahu sekarang secara fizikal lebih kurang 10% sahaja daripada keseluruhan auction. Itu pun yang secara fizikal adalah kes-kes yang lama yang belum settle. And 90% of the case nowadays semua dah go through e-auction. Okay. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dulu sikit video pasal e-lelong. Okay. Oh, tak ada sound Sekejap Macam mana saya nak appearkan sound dia ni? Okay. Sekejap. Okay, so sekejap dekat mana ni? Dekat yang you are presenting ni Betul? Okay, saya tekan stop presenting dulu. Okay, lepas tu saya tekan present now. Oh, a tab. Alright. Oh, tekan YouTube tadi. Okay. Ada sound tak? Ada. Alright, okay. Sorry Log masuk pada hari lelongan. Masukkan nama pengguna dan kata laluan. Klik bidaan saya. Klik akan datang. Klik membida sekarang. Harga bidaan boleh dimasukkan walaupun lelongan belum bermula. Harga bidaan boleh dimasukkan dengan klik butang tambah dan seterusnya klik masukkan bidaan. Apabila lelongan bermula, harga bidaan semasa akan dipaparkan di skrin semua pembeda. Sekiranya anda adalah pembeda tunggal, anda akan berjaya membida pada harga rizal. Sebaliknya, jika terdapat pembeda yang lain, harga bidaan akan bermula pada harga kenaikan. Sekiranya harga bidaan semasa berwarna merah, anda perlu meningkatkan nilai bidaan anda. Dan sekiranya harga bidaan semasa berwarna hijau dipaparkan, anda merupakan pembeda yang tertinggi. Sekiranya anda adalah pembeda yang tertinggi dan tiada lagi bidaan diterima dari pembeda lain dalam masa 2 minit, kiraan masa selama 30 saat akan dipaparkan di skrin ke semua pembeda.
Perkiraan masa selama 30 saat akan dipaparkan di skrin ke semua pembida sebelum lelongan ditamatkan. Dalam tempoh kiraan masa ini, pembida yang berminat masih boleh memasukkan harga bidaan. Memorandum jualan boleh dibuat turut sejurus selesai sesi lelongan. Alright. Okay, so actually benda tu you all boleh tengok je kat YouTube, boleh dapat kalau nak tengok balik lah. So saya just tunjuk basically lah macam mana e-lelong berlaku. Okay, macam mana proses e-lelong lah. Okay, so kita kembali kepada slide, okay. So dekat sini sebelum kita proceed untuk next, kita tengok dulu apa itu step-step sebelum kita nak masuk dekat auction. First, identify the deal. Maknanya kita tengoklah kita punya rumah yang kita nak lelong tu, rumah yang nak dilelong tu, kita nak beli tu, kita tengok dulu macam mana deal dia. Okay, obtain the POS. POS ni proclamation of sale lah, ataupun COS, condition of sale. Normally dekat Malaysia kita akan cakap proclamation of sale. Then inspect property, prepare the deposit, prepare necessary document, arrive early. Okay, so yang this one you boleh tengok. So saya akan fokus dekat pada POS, proclamation of sale. Okay, proclamation of sale ni adalah benda yang paling penting sekali before you nak proceed dengan auction. Okay, sebab apa saya cakap penting? Sebab dalam proclamation of sale, nanti sekejap lagi saya tunjuk contoh proclamation of sale, apa yang ada dalam tu yang untuk you justifykan whether you nak masuk ke tak bid auction tu. Okay, dekat mana kita boleh dapat POS ni? Nowadays memang basically kita boleh dapat mudah lah, just Google saja, then you boleh dapat website, ataupun on a traditional way. Zaman dulu-dulu proclamation of sale ni kalau you nak dapatkan, you kena pergi dekat mahkamah tinggi lah. Mahkamah tinggi, dekat pejabat tanah ataupun dekat pejabat pelelong kan, maknanya dia akan tampal pengisytiharan jualan ni dekat diorang punya notice board. Okay, okay, so basically apa yang ada dekat dalam proclamation of sale ni ialah, okay, contoh dia macam ni. Saya rasa you all mungkin dah pernah nampak kot, ataupun yang belum nampak mungkin boleh Google lepas ni, you all boleh tengok contoh-contoh lah apa itu proclamation of sale. Okay, this one satu contoh. Okay, dalam ni ada mention, ataupun kalau you pergi dekat website e-lelong ni, contohnya dia dah letak dah siap-siap. Kita just tekan explore je. Kita tekan explore, kita download proclamation of sale. Okay, so dekat proclamation of sale ni, okay, ni adalah contoh-contohnya. Okay, so basically dalam proclamation of sale, apa yang ada adalah pasal summary. Summary pasal property yang nak dilelong tu. Okay, first kali biasanya dia akan letaklah plaintiff and defendant. Plaintiff ni biasanya bank lah. Okay, defendant ialah orang yang peminjam, penghutang. Okay, peminjam kan. Okay, dia akan beritahu siapa bank, siapa yang meminjam, di antara siapa dan siapa. Okay, selain daripada tu, dalam POS dia ada mention pasal bila waktu dia, bila dia nak buat, di mana dia nak buat, pukul berapa dia nak buat, dia ada mention kat situ. Okay, okay, selain daripada tu, ya, betul, sekarang saya tengah letak slide.
Sekejap Tak nampak. Tak ada slide. Ada slide. Ada slide Sekejap, saya sebenarnya tak mahir sangat pakai benda ni. Saya tak ada slide juga. Sekejap Okay, ada tak slide sekarang? Ada. Ada. Ya, ni ada keluar tak? Ada Ada juga Okay. Ada. So, alright. Inilah Ada. perisytiharan jualan lah, ataupun kita katakan tadi proclamation of sale. Okay. So dekat proclamation of sale ni, okay, saya ulang balik lah Daripada tadi, first tadi dia ada cerita pasal plaintiff and defendant di antara pihak bank dan pihak peminjam. Okay. Dia ada cerita waktu. Lelongan ni waktu bila? Bila dia nak buat? Pukul berapa dia nak buat? Di mana dia nak buat? Okay, itu dalam POS. Selain daripada tu, dia akan cerita dalam POS ni adalah butiran hak milik. Okay, butiran hak milik ni apa? As you all tahu, saya rasa you all pun dah aware kot butiran hak milik. Maknanya apa yang ditulis dalam grant hak milik, dalam title dia. Contohnya apa grant number dia, apa lot number dia, dia punya land area, restriction in interest, pemilik berdaftar, endorsement. Okay, semua benda-benda ni macam mana you all nak confirm whether yang dia tertulis dekat sini butir-butir hak milik ni, macam mana you all nak confirm whether benda ni betul ke ataupun kurang tepat ke, macam mana you nak confirm. So basically paling mudah ialah you all pergi pejabat tanah lah, you all buat carian hak milik. Semua benda ni akan appear. So dekat situ you double check balik, you kena double confirm balik. Okay, tu mengenai butiran hak milik. Okay, selain daripada tu, dia akan cerita pasal lokasi dan perihal hartanah. Lokasi dan perihal tanah ni biasanya dia akan ceritalah alamat dia, property jenis apa, kan? Perihal hartanah, macam contohnya sini, nampak? Seunit pansapuri 2 bilik tidur dikenali sebagai beralamat di mana-mana. Okay, itu cerita dia. Okay, dan yang paling penting sekali ialah dekat bahagian harga rizab. Okay, dekat harga rizab ni yang paling penting sebenarnya, you nak tengok sebenarnya property dia nak dilelong pada harga berapa, kan? Pada nilai yang berapa. Okay. And you all kena aware sikit dekat clause-clause yang tertera dekat sini. So yang ni nanti saya akan go through sebentar lagi macam mana nak tengok. Alright. Okay, lepas tu bila you all dah dapat detail, you all dah tahu alamat dia, reserve berapa, harga reserve berapa, alamat dekat mana, apa lot number dia semua, you all mestilah kena inspect. So itulah yang next step sepatutnya lepas you dah dapat proclamation of sale, you kena inspect. Itulah salah satu cara yang salah satu langkah sebenarnya yang paling penting sebenarnya dalam hartanah lelong ni. Kalau you all tak inspect, you tak tahu pun keadaan rumah tu macam mana. Okay, untuk inspection kita akan cover next selepas ni lah. Kita cerita pasal POS dulu. Okay, untuk reserve price ni kebiasaannya kalau untuk high court dia orang akan minta 10% deposit. Okay, untuk yang lelong by bank ataupun dia orang panggil laka, normally this one dia akan conduct by private punya party lah. Contoh macam bank, dia akan appoint auctioneer punya company untuk buat satu event secara fizikal untuk buat auction. Okay, yang tu kita panggil laka. Untuk lelong mahkamah tinggi kita panggil non laka. Okay, reserve price ni kebiasaannya untuk non laka you kena standby 10%. Let's say reserve price is 100,000. So you kena standby 10,000 lah untuk deposit. Okay. Untuk yang non-laka kebiasaan diorang minta 5%. Okay. Ada 5%, ada 10%, depends pada POS. Okay. Okay. Lepas tu, you dah go through benda ni, you dah baca syarat-syarat dia. Kan? Apa yang paling penting kena baca. Itu je cerita dia. Okay. Kita tengok yang lagi satu punya contoh pula.
pun sama, lebih kurang macam tadi. Yang desain adalah perizinan jualan lelong dekat Mahkamah Tinggi. Okay. Dekat sini butiran hak milik, lokasi, harga reserve. Okay. This one you boleh go through je, you boleh google, you boleh dapat benda ni. I just bagi you tunjuklah sampel. Okay. Lepas you dah tahu semua detail-detail reserve price you dah tahu, and then actually seorang pembida ada syarat-syarat dia. Contohnya lah dekat sini lah pembida ada syarat-syarat dia. Tapi yang paling penting pada saya, yang paling penting ialah seorang pembida mesti berumur 18 tahun ke atas dan tidak diisytihar muflis. Itu syarat dia. So janganlah nak suruh adik awak pula pergi masuk ocean So this one mesti at least 18 tahun dan ke atas dan tidak muflis. Okay, itu kelayakan pembida lah. Banyak lagi kelayakan lain, tapi yang paling penting saya nak tekankan ialah umur 18 tahun ke atas. Alright. Okay, so you dah dapat dah konten dia apa semua, and then katalah you masuk bid sama ada fizikal ataupun secara e-lelong, and then you menang bid tu. Okay, so bila you menang bid tu, diorang akan isukan satu circular, dipanggil memorandum of sale. Memorandum of sale ni apa dia sebenarnya? Okay, memorandum of sale ni ialah satu bukti penjualan yang mana you dah sukses dengan bid tadi. Dalam tu dia ada mention, saya MOL saya tak dapat contoh. InsyaAllah saya cuba carilah kalau ada dia just bertindak macam SMP sebenarnya antara penjual dan pembeli. Okay, maknanya menyatakan yang you dah menang bid tu. Okay, bila you dah menang bid tu, you kena settlekan dia punya balance tu dalam tempoh 90 atau 120 hari bergantung kepada jenis auction tu. Kalau biasanya yang saya dengar, kalau Mahkamah Tinggi punya auction dalam tempoh 120 hari. Untuk yang bank punya dalam tempoh 90 hari. Okay, you kena settlekan balance dia. Contoh, you menang bid 100,000 and then you dah masuk deposit 10,000 tadi. So balance 90,000 tadi tu, itu you kena settlekan dalam tempoh 90 atau 120 hari. Okay, macam mana nak settlekan tu? Okay, kita pergi next session. Okay, sekarang kita dekat, so saya harap POS ni semua orang dah faham Ada tak yang tak faham setakat ni? Okay, Faham. setakat ni ada yang tak faham tak? Faham. Dah faham, right? Faham. So bila semua dah faham, macam saya explain tadi, next yang paling penting dalam lelong ataupun kita panggil auction ialah inspection. Okay, so inspection, harap you all boleh take note sikit lah. Saya tak nak tunjuk slide ni sebab basically slide ni Puan Zarina akan bagi kat you kan. Okay, so I harap you all take note. Okay, sekarang kita cerita pasal bab inspect the property. Okay, dalam inspect property sebab kita just nak make sure property yang kita inspect tu betul. Okay, okay, apa langkah-langkah terpenting kita nak inspect property auction ni? First, sebelum kita nak inspect, kita kena check dulu sebenarnya tunggakan ataupun areas ataupun outstanding kita panggil pasal property tu. Okay, so you all kena ingat ada beberapa tunggakan yang you all kena ingat. First sekali ialah cukai tanah. You all kena pergi pejabat tanah, buat search. You all kan dah nombor lot kan. You all search tengok berapa tunggakan cukai tanah dia. Okay, itu satu. And then kena pergi ke majlis daerah, majlis perbandaran, majlis bandaraya. Tak kisahlah di mana property tu ada lah. You kena check cukai pintu dia. Ada tunggakan ke tak ada? Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga, sekiranya you inspect property yang ada involve maintenance fee. Contohnya macam apartment, community gated and garden, where this kind of scheme memang ada maintenance charge yang involve. Okay, kena tengok juga. Sebab saya punya experience masa saya jaga apartment dulu, memang tak dinafikan. Every month memang akan ada outstanding list yang sangat banyak.
kadang-kadang sampai berbelas ribu, berpuluh ribu pun ada. Tu masalah kalau you ialah bidder, awak ialah seorang pembidder yang nak bid property tu, tapi you tak tahu sebenarnya property ni ada tunggakan maintenance yang sangat banyak. You kena ingat benda tu mungkin you kena tanggung and mungkin bank yang tanggung. Okey, yang paling penting sebab saya cakap proclamation of sale tu kena baca. Okey, yang tu yang saya nak cerita tadi. Kalau you tengok dekat sini, dia ada mention. Nampak screen ni? Tak. Tak nampak Sekejap Tak. Okey, nampak tak? Okey dah. Nampak. Okay. So kalau you tengok dekat proclamation of sale ni, dekat sini dia ada mention tertakluk kepada syarat-syarat jualan. Okey, maknanya proses bidding ni lah. Segala tunggakan cukai tanah yang macam saya cakap tadi, cukai taksiran ataupun kita panggil cukai pintu, charge perkhidmatan atau penyangan dan lain-lain bayaran yang mungkin dikenakan oleh pihak bersamaan setakat tarikh lelong atau jualan akan dibayar daripada harga pembelian. Okey. Kalau dekat sini memang jelas dia tulis dekat situ dia bayar tapi tak termasuk tunggakan bil api, bil air. Kalau macam kat Johor ada Indah Water. Okey. So benda-benda ni you kena check dulu sebelum you nak proceed dengan satu auction tu. Okay, misal kata you punya parent ke, you punya family ke, adik-beradik nak beli auction, mesti dia akan sort of advice daripada you all. You all ni memang belajar hartanah kan, jadi you all kena tahu benda ni, jangan cakap tak tahu. Penat je belajar kan, 3 tahun 4 tahun tapi tak tahu. So this one you punya part, you kena tahu. Okay, so saya ulang balik, benda yang you all kena check before inspection ialah cukai tanah, cukai pintu, maintenance charge, tunggakan bil api, bil air dan juga Indah Water. Sebab apa? You kena ingat sebelum you masuk auction, proclamation of sale tu yang paling penting you kena tengok. Lepas tu apa yang dia cover, apa dia tak cover. Sebab apa? In reality ada certain bank yang dia tak nak cover langsung. You kena bayar semua. Ada certain bank yang dia bayar mungkin up to limit je. Mungkin dia kata limit bank akan cover mungkin 5,000 je bank akan cover segala hutang-hutang ni. Ada yang bank kata tak nak bayar langsung lah macam tadilah. Tapi apa-apa pun dia kata dia bayar tapi you kena bayar dulu dan you claim balik. Itu perkara biasa. So you kena bacalah proclamation of sale. Itu yang paling penting. Okay. Alright. Lepas second step dalam inspect property, lepas you dah check tunggakan. Okay, you dah check tunggakan semua, baru kita pergi property tu. Kita tengok alamat yang dia bagi, kita pergi site visit, kita pergi viewing, tapi awak janganlah masuk. Sebab awak kena ingat, kalau awak masuk, maknanya awak dah trespassing, awak dah menceroboh. Awak dah menceroboh property tu, yang tu tak boleh Kena ingat, even kita valuer pun, kalau kita receive instruction daripada bank untuk kes lelong, saya pun tak berani masuk. Walaupun saya ada instruction, kes rumah tu nak dilelong. Okay, apa yang kita buat ialah kita buat external viewing. Kita tengok daripada luar. Okay, bila you dah sampai, benda yang dia ialah occupancy. You kena tengok rumah ni ada orang ke, tak ada orang ke, you note benda tu. Okay, kenapa saya cakap you kena note? Okay, kalau rumah yang nak dilelong tu tak ada orang, you selamat, you senang. Maknanya lepas you auction, you terus boleh masuk rumah tu. Okay. Kalau even rumah tu berkunci, you boleh pecahkan lock dia sebab you dah menang auction, memang invalid rumah tu you punya. Okay, kalau rumah tu ada orang, you kena consider beberapa perkara, okay. Rumah ada orang, kalau dia penyewa, mungkin dia boleh faham, dia sekadar penyewa. Kalau dia adalah owner, ialah awak bayangkanlah rumah dia dah ngelelong. Kan? Lepas tu awak pula datang rumah dia, awak inspect rumah dia. Nak bagi tahu rumah dia ngelelong, memang dia angin kan. Jadi lepas you menang lelong, awak nak halau dia pula keluar. Okay, so dekat situ ada beberapa cost extra yang you kena tanggung. Yang benda ni saya akan cerita masa ending nanti. Apa kebaikan dan keburukan lelong lah. Okay, so you take note benda-benda tu. Alright, ketiga, first tadi kita check tunggakan. Second ialah occupancy. Third ialah keadaan rumah. Keadaan rumah ni, macam mana keadaan dia US dari luar? Good, baik, adakah fair ataupun poor condition? Good,
fair ataupun poor condition. Okay, sebab apa you kena tahu? Sebab you nak tengok lah berbaloi ke tak. Contoh harga auction tu 100,000, berbaloi ke harga dia dengan keadaan rumah tu daripada luar. Biasanya keadaan luar tu dah mencerminkan keadaan dalam rumah tu. You faham tak apa saya cakap? Kebiasaannya bila you dah kerja, you boleh tahu, you boleh tengok rumah tu. Takkanlah kalau rumah tu luar cantik, kemas, takkanlah dalam dia teruk kan. Rumah dalam tu dah perui, tak mungkin macam tu. Maknanya daripada external viewing, you dah boleh tahu dah keadaan rumah tu macam mana. You assess macam tu, okay? Sebab kita nak tengok okey ke tak harga dia, harga lelong tu okey ke tak dengan rumah tu. Okay? Alright. Okay, lepas tu as usual lah, kita tengok surrounding. Okay, kenapa kita kena tengok surrounding? Sebab apa? You nak assess sama ada surrounding dia tu ada public amenities, kemudahan awam, bagus ke tak bagus, kan, keliling dia macam mana, dihuni oleh apa, parti ke, kan, depan loji ke, kan, benda-benda tu you kena assess. Sebab apa? Mungkin rumah tu you beli through auction bukan you nak duduk, tapi mungkin you nak sewakan. Okay, so assess keadaan surrounding dia macam mana. Okay, and then you dah tengok. Okay, so dah sampai 3 step ni. Okay, you dah tengok dah. Okay lah, you dah tengok. Okay, tengok dekat title search dengan POS, detail sama, clear, caveat tak ada, apa semua. Okay, you dah check tunggakan. Okay, dah bagus lah, tunggakan tak ada. Mungkin ada sikit lah tunggakan dekat bil api, bil air dia tak bayar. Mungkin ada sikit lah, you rasa you boleh tanggung lah. Okay, you tengok occupancy, okay ngam. Tak ada orang duduk, rumah kosong. Okay, and then you dah pergi tengok keadaan rumah pun fair lah keadaan dia. Tak, maknanya kalau jual 100,000, keadaan rumah tu okay. Okay, paling last sekali, you dah check semua benda ni, agak-agak kena buat apa? Cuba satu orang ke dua orang ke cuba jawab. Boleh teka lah agak-agak lah. Lepas you all dah inspect, dah semua ni. Okay, apa yang you kena check lepas ni? Boleh tak seorang volunteer? Apa next step? Tak apa, teka je. Salah tak apa. Kena halau orang yang duduk rumah tu ke? Hanya jiran-jiran kot. Tanya jiran-jiran. Okay. Okay. Alright. So siapa yang cakap kena halau tu salah lah. Awak tak boleh halau dia lagi sebab rumah tu bukan awak punya lagi. Awak kena masuk bid auction tu baru boleh halau dia. Okay. Okay. Kena tanya jiran tu betul. Saya setuju. Sebab apa? Di saat-saat dan ketika ini, you dah dapat fakta. Okay, you dah dapat fakta yang mana secara jelas, tapi sejarah rumah tu awak tak tahu. Jadi sumber yang terbaik adalah jiran-jiran. Jadi awak kena membawang kejap lah dengan jiran-jiran. Awak jangan risau. Normally bila awak inspect, memang ada je jiran-jiran yang prihatin yang nak membawang awak. Awak tanya dengan dia, kalau misal kata rumah ni kenapa kena lelong cik? Tanyalah. Sebab apa, there is a case, you boleh search, saya tak nak tunjuk lah, nanti you kata saya pula yang bagi tahu. Okay, there is a case, rumah dah lelong sampai 7 kali, 8 kali. Tak jalan-jalan, tak laku-laku. Kan? Sampai dia dah drop sangat-sangat below from market value. Bila dikaji balik, sebenarnya rumah tu ada orang bunuh diri ceritanya. Rumah tu dah ada orang pernah bunuh diri dalam tu. Okay, awak orang luar, awak tak tahu. Yang tahu siapa? Jiran-jiran. That's why saya cakap, okay, sejarah rumah tu awak still kena kaji juga. Awak tak boleh just, murah lah. Murah sangat ni daripada market. Awak terus beli, tapi awak tak tahu cerita. Kan? Tu contoh saya bagi, contoh. Kan? Tapi contoh yang berlaku, bukan contoh yang tak berlaku. Okay? Okay, you dah tengok sejarah, okey lah, katalah harap-harap rumah yang awak nak beli sejarah dia okey lah, kan. Kalau saya dengar sejarah tu, saya pun seram nak pergi inspect, kan. Okay, bila you dah inspect property, you dah check tunggakan okey, you tengok occupancy okey, keadaan rumah okey, surrounding pun okey, kan. You dah check historical punya search pasal rumah tu pun okey, katalah okey. So, apa yang you kena buat sebenarnya ialah check market value. Okay, check nilai pasaran harta tanah. Adakah
reserve price dalam proclamation of sale tu selari dengan harga pasaran harta tanah. Okey, kalau contohnya you valuer. Okey, you valuer mungkin you tak ada isu. You boleh check berapa harga rumah tu. You search alamat, you check, okay, you tahu oh rumah ni harga pasaran actually 110. Reserve price 100,000 tapi harga pasaran 110. Ni dah low than market value. Bagus ni untuk kita auction. Okay, tu kalau you valuer. Okay, sekarang ni kalau you bukan seorang valuer, contohnya, you bukan seorang valuer, macam mana you nak tahu tu harga pasaran? Apa yang kita buat ialah kita kena check asking. Kita check asking. Asking ni kat mana kita nak tengok? Dekat iProperty, mudah.my, Property Guru, kan? So, this kind of website will help you a lot. Dia akan tengok dekat situ, oh, rumah kawasan ni harga dia sekian. Okay, maknanya, ataupun you check, rumah kat sini sebenarnya market value 200,000, nak lelong 100,000. So, you rasa okay lah, kan? Ataupun 200,000 mungkin tak realistik lah, banyak 100 setengah lah, okay? Katalah market value rumah ni 150,000 tapi reserve price 100,000. So you ada space kat situ. Okay, kenapa saya cakap penting untuk you check market value ni? Kenapa? Satu reason dia ialah tak nak bila you masuk bid, you pergi lelong, tak nak you all ni overbid. Tu je cerita dia, tak nak you overbid, kan? Bila bid ni seronok, you tengok orang lain bid lah 110, awak pun bid 120. Sampai awak bid sampai 200,000. Sebenarnya 200,000 tu awak bid dah over market value. Awak kena ingat lepas awak menang bid, awak nak kena bayar balance dia. Tu ada cerita dia, kan? Lepas ni macam mana? Okay, so saya harap setakat ni you all dah faham Okay, next step. Katalah you all dah check, okay, market value 100,500, reserve price dalam proclamation of sale 100,000. Okay, last step yang you kena check ialah you buat preliminary checking. Okay, preliminary checking ni apa benda? Okay, nak tengok awak layak ke tak nak buat loan ni, kan? Lepas awak menang bid tu, awak layak ke tak loan? Contohnya kalau awak menang bid tu pada harga 150,000, layak ke tak awak nak buat loan? Jadi awak pergilah bank, awak beritahu lah dia sekian gaji awak berapa, saya nak masuk lelong. Jangan risau, benda ni free of charge. Jarang kalau you masuk bank dia orang charge you, sekadar nak minta advice, kan? Dia pergi tanya dia, okey, kelayakan saya macam ni. Nanti dia akan kira, tengok, oh kalau ikut kelayakan umur, layaknya awak masuk bid max 100,500. Okey? Alright, saya rasanya setakat ni itu je lah yang paling penting lah. Bila you all dah dapat semua benda ni, gather document, you all dah check kelayakan, semua dah okey, kan? Baru you all masuk bid. Okay, so kalau bila masuk bid, cara dia macam tadi lah. Kalau e-lelong, you pakai online. Kalau secara fizikal, you akan angkat dia punya papan tu, sekali naik tu 5,000, 10,000 papan bid. Okay? Alright, saya rasa untuk inspection dah cover most of the important facts dekat sini. Okay, setakat ni ada tak apa-apa yang nak tanya, yang tak faham? Sebelum saya proceed, saya rasa dah next lah kot, dah last lah kot. Kebaikan dan keburukan property daripada auction. Okay, sebelum saya proceed, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada? Tak ada Alright. Tak ada. Tak ada, okay. Alright. So kita proceed. Last kali. Apakah kebaikan dan keburukan auction? Okay. So for sure kebaikan dia akan save you a lot of cost. First sekali daripada segi sales and purchase agreement. Kalau awak beli rumah sub sale, awak kena sign sales and purchase agreement, which is the cost is not cheap. Okay, mahal, ribu-ribu bergantung pada harga rumah. Okay, bila you masuk ke auction, you cuma perlukan memorandum of sale yang you dapat lepas you menang bid, you guna benda tu sahaja. Okay, itu dah consider macam sales and purchase agreement. And then sometimes bila you masuk auction, you dapat property yang lower than market value. Okay, kita akan dapat rumah lower than market value. Okay, tapi market value ni ialah satu benda yang sangat-sangat subjektif, kan? Dia boleh jadi market
kadang-kadang boleh jadi tidak market. Sebab apa saya cakap macam tu? Saya bagi satu contoh mudah je. Contohlah rumah katalah sekarang awak duduk dengan parent awak, okey. Rumah sebelah nak kena lelong. Rumah ni sebelah betul sebelah rumah parent awak. Okay, then you punya parent kata, you ambil lah rumah ni lelong. Okay, you pun dah check lah, you dah buat lah semua benda ni. Okay, you dah check dah apa benda yang saya ajar tadi tu kan, you dah check semua. Okay, you dah tahu market dia max 100.5. Tapi disebabkan value, okay, nilai kan, sebabkan nilai. Sebab you nak sangat rumah tu. Tak apalah, you overbid pun tak apa. 200,000 pun tak apa, yang penting you dapat rumah tu. Sebab apa? Sebab nilai dia, rumah tu sebelah rumah parents you. Sebab tu saya cakap tadi, boleh jadi market, boleh jadi tak market. Okay, dia jadi overbid kerana apa sebab dia. Tu. Kalau dapat lower, alhamdulillah, tu rezeki awak. Kalau over, kenapa? Certain part lah. Okay, lepas tu proses lelong ni cepat. Okay, tak macam you beli rumah secara subsil. Proses lelong ni sangat cepat. You menang bid dah settle, you terus buat balance payment within 90 or 120 days. And kalau you beli cash tak ada masalah. Sebab tu saya cakap tadi, kalau you nak beli loan, sebab tu you kena check kelayakan, kan? Alright. And yang last kali kebaikan dia dapat save cost kepada orang yang nak melelong. Contoh dalam kes ni ialah plaintiff lah kan, bank lah. Maknanya dapat save cost dia daripada dia terus kena bayar cukai pintu, cukai tanah ke apa benda kan. Hutang dia dapat save cost dia lelong cepat, dia pun dapat save cost dia cepat. Okay, itu dari segi kebaikan. Okay, apa keburukan property lelong ni? Okay, first keburukan yang saya nampak lah, property lelong ni awak tak dapat lah tengok dalam rumah. Maknanya inferior, internal punya condition of the house you tak boleh tengok. Jadi you tak tahulah dalam rumah dia macam mana kan. Mungkin kadang-kadang luar awak tengok elok, kat dalam tak berapa kan. Kalau kita beli rumah subsil, kita boleh masuk, kita tengok kan apa yang berkenan, apa tak berkenan. Okay, yang tu satu sebab lah keburukan dia, kita tak dapat nak tengok dalam rumah. Okay, second, auction ni, apa yang berlaku selepas awak menang bid. Okay, apa yang berlaku selepas awak menang bid, awak tak boleh nak predict. Okay. Contohnya macam kes tadi, bila you pergi inspect rumah, kenapa saya cakap kena check occupancy dia, ada orang ke tak ada orang. Okay, kalau tak ada orang, selamat. Kalau ada orang, awak kena fikir beberapa benda lagi ahead. Contohnya kalau ada orang, you cost, awak nak suruh dia halau, awak nak suruh dia keluar. Kadang-kadang awak kena keluar extra money untuk awak minta dia keluar. Sebab apa? Sebab kita tak naklah gunakan kekerasan kan. Sebab kita ni takkanlah kita nak guna kekerasan, kita panggil gangster ke apa benda pergi suruh halau dia, takkanlah macam tu kan. Okay, so apa yang saya dapat tahu experience daripada kawan-kawan saya yang biasa beli rumah lelong ni, apa yang dia orang buat ialah dia orang kena keluarkan sedikit lagi duit, macam kira sagu hati lah. Ya, awak ambil duit ni, awak keluarlah kos dia ke, mungkin awak bagi dia duit untuk kos dia pindah barang. Itu benda yang berlaku akan datang tu you tak tahu. And pernah juga banyaklah berlaku sampai bergaduh, ada kan, walaupun awak sekarang dah jadi pemilik sah rumah tu, gaduh mesti ada kan, sebab owner dalam tu tak nak keluar. Tu cerita dia. Alright, saya rasa itu sahaja berkenaan dengan lelong. Dan selebihnya saya ingat awak boleh baca lah nota Puan Zarina. Actually nota Puan Zarina quite comprehensive and sangat bagus. Dalam tu dia dah cerita dah basically apa yang saya cerita lah. Alright, so setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Yang tak faham? Saya nak tanya. Okay. Untuk rumah lelong ni kan sesuai tak untuk pembeli yang rumah pertama? Untuk rumah pertama dia sesuai tak dia beli rumah lelong ni? Okay, kalau awak tanya saya, rumah pertama ni sesuai ke tak? Kalau awak ada standby cash, sangat sesuai. Sebab apa? Sebab nak masuk rumah lelong, first of all awak kena ingat, awak kena prepare 10% deposit. 10% deposit awak dah kena standby, awak kena deposit dekat dalam akaun bank tu. Kalau awak beli rumah under skim rumah pertama, kebiasaannya tak boleh keluar deposit. Itu yang saya tahulah. Unless kalau awak memang ada cash and you rasa rumah tu murah, memang sangat murah, memang you boleh beli,
why not, kita boleh cubalah. Tapi untuk orang yang macam mungkin short of cash, duit tak banyak, better you pergi ikut skim rumah pertama. Okey, terima kasih. Sama. So next question. Saya nak tanya, Okay. untuk bid, possible tak sama ada family member atau kawan bid behalf on the purchaser? Boleh. Boleh. Memang boleh. Untuk bid memang boleh. Cuma diorang akan kena prepare lah. Satu surat lah, you bid on behalf of sekian. Boleh. Jawapan dia memang boleh. Okay. Sebab apa? Sebab dulu masa lelong ni buat secara fizikal, memang ada servis by personnel kan, dia make you charge mungkin 1,000, dia tolong bid yang untuk you. Memang ada servis tu. And boleh lah sebenarnya cerita dia. Kalau kita, saya nak tanya soalan. Kalau kita nak bid, contohnya, macam mana ni kita nak tahu macam mana kita nak menyebuk, sebenarnya senang nak cakap lah, macam mana nak menyebuk benda-benda tu? Macam mana nak menyebuk? Okay. Dia sebenarnya puan, yang saya tahu nak menyebuk tu tak boleh. Yang saya tahulah sebab apa, hanya pembida sahaja. So, pembida sahaja yang dibenarkan untuk masuk dekat dalam Dewan Ocean Hall tu. Ataupun ada satu cara lagi, puan letaklah deposit kan. Puan letak deposit, puan masuk, puan duduk je diam. Jangan kata-kata bid. So, kita kena, sorry, saya terlepas tadi, kita kena register ke apa macam tu, even though kita nak suruh siapa-siapa bid on behalf of us, dia kena register kan. So kita kena alert lah tentang benda tu kan. Betul, even online ataupun secara fizikal memang kita kena register. Sebab saya nak bagi you all semua satu contoh lah, which is my friend lah. Dia kerja dekat majlis. Okay, saya rasa Nazmi kenal kot. Ishak Amin. Oh, okay. Alright. Dekat negeri Johor dulu. Okay, dia dulu saya kerja sama dengan dia, dapat interview majlis daerah Segamat. Okay. Tapi of course lah saya tak dapat kan, sebab dia antara saya punya, dan lagi pun saya bukan lokal, saya bukan orang Johor, memang confirm lah saya tak dapat majlis daerah Segamat tu, sebab bekerja di Johor ni dia akan dahulukan anak Johor, terutama sekali di majlis. Korang kena tahu lah benda tu. Okay, so sekarang ni saya dapat interview dengan dia dan dia lah yang dapat position tu. Lepas tu bila dia kerja dengan majlis, so dia ada banyak info tentang tanah lelong lah. So apa yang saya tahu, saya tengok dia bisnes lah dalam lelongan ini, tak salah pun. So dia bisnes, dia beli rumah-rumah yang murah-murah yang dilelong, dia make over rumah tersebut dan dia jual, dan alhamdulillah memang agak menguntungkan sangat-sangat. Dan saya lihatlah dia nak lihat seorang itu dia punya improve ke tidak dalam life dia. Bila dia update dalam Facebook, kita nampak perubahan itu dan kita tahu bahawa dia dapat income yang besar. Boleh katakan menguntungkan. This is macam mana you bijak dalam masuk kecimpung dalam lelongan ini. Betul tak itu? Betul. Kadang-kadang in reality, apa yang saya nak cakap, orang yang bukan dalam bidang property ni nampak lebih besar peluang apa yang dia boleh dapat daripada property ni. Faham tak apa saya cakap? Kan, macam kita ni memang terang-terang kita belajar property kan, actually knowledge on our side kan sebenarnya. Mungkin itulah rezeki kan, betul tak? Nak cakap apa kan? Orang tu bukan orang property pun, tapi dia nampak peluang dekat mana dia boleh buat duit daripada property. So memang tak pelik lah macam seorang tukang masak boleh jadi jutawan dengan property kan, ataupun seorang mungkin juruteknik je pun kan boleh jadi jutawan dengan daripada property. Benda-benda ni yang you all kena explore lah, which is you all orang muda lebih kreatif and you all kena fikir outside the box lah. Itu je lah cerita dia kan. Sebenarnya zaman sekarang ni banyak bisnes dah kena bertukar.
substitute daripada physical traditional business, kita kena pergi pada online kan. Itu maknanya you all ni lah yang muda-muda ni yang menjadi harapan, kena fikirlah benda ni kan. For instance macam siapa nama bos Tesla tu kan, dikala orang sibuk cerita pasal cash, dia dah cerita pasal PayPal, dia dah buat benda tu. Benda-benda macam tu yang kita nak buat kan. You all yang muda-muda ni yang masih segar, masih banyak idea, supposedly you all bila kerja nanti, harap you all boleh sumbang idea lah pada you punya boss, punya company kan. Okay, itu saya punya advice lah. You all ni semua our young surveyor kan, our future surveyor, you all ni lah. Macam baru ni saya tak tahulah you all ada ke tak dekat dalam baru ni RISM, Royal Institution of Surveyors Malaysia ada buat talk dengan pelajar daripada UTHM dan UTM pasal career talk. Tapi saya you all tak ada ke? You all dah tahun 3 kan? Betul tak? Okay, you all dah ni budak tahun 1. And saya quite impressed and agak berbangga jugalah sebab saya ni consider alumni UTHM lah, first batch pula tu kan. Sebab out of beberapa student tu, saya tengok student daripada UTHM yang banyak bertanya soalan and student daripada Property Survey Division yang paling aktif. Tu yang saya suka. And student daripada Property Survey Division and daripada UTHM. Dia orang yang banyak berinteraksi. Padahal dalam tu banyak je lagi kan, budak juruukur tanah pun ada, budak juruukur bahan pun ada. Tapi saya tengok student daripada UTHM memang sangat-sangat outstanding. So hopefully harap-harap bila company saya dah expand, saya harap adalah student daripada UTHM kan, harap-harapnya lah. Okay, sekarang company saya tak besar lagi, so saya pun tak berani nak ambil. So dengan keadaan sekarang pandemik ni yang agak 50-50 kan, tak tahu macam mana. Tapi alhamdulillah, as long you dalam property punya line, actually you boleh survive. Sama ada keadaan tengah uptrend ataupun downtrend. Sebab apa saya cakap macam tu? Bila keadaan tengah uptrend, banyak kes-kes you masuk mungkin kes-kes financing. Okay, kes-kes financing untuk pinjaman. Bila keadaan tengah downtrend macam sekarang, okay, sebenarnya kes pun still masuk, tapi untuk purpose yang lain lah. Contoh macam purpose untuk lelong ataupun untuk management ataupun untuk accounting. Maknanya still ada case even tengah downtrend ke ataupun uptrend lah. And furthermore, our profession bukan fokus hanya kepada valuation kan. Kita still boleh buat estate agency, property management. Okay, property management sebenarnya sangat bagus. Sebab apa? Masa first PKP dulu, dikala orang lain tak boleh nak bekerja, orang dalam property management boleh bekerja. Sebab apa? Sebab ialah dia orang manage bangunan kan. Kalau dia orang tak ada yang manage bangunan tu, siapa nak manage? Tu yang saya nampak lah, benda-benda tu. Okay Nazmi, nanti saya join you soon lah insyaAllah. Okay, nanti kita dating nanti. Saya pun dah nampak dah peluang yang sangat besar. Saya join you nanti insyaAllah. Saya nak minta izin untuk saya ada dentist appointment dekat Bandar Datuk On pukul 12.30. Takut saya tak sempat sampai 12.30 ke Bandar Datuk On tu sebab dah 2 bulan saya postpone saya punya dentist appointment ni. Sebab pasang crown kan, bila pasang crown tu dia bayar untuk saya, dia dah kelang kabut lah, saya baru bayar separuh. So saya dah 2 bulan saya tak pentingkan diri saya, pentingkan benda lain. So nak tak nak saya kena pergi hari ni. Hazim, you take over the slot ya. Saya minta maaf semua. Nazmi, I will contact you later. Thank you so much. Alright Puan. As a moderator today ya. Okay. Semua, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright. So yang ada ni macam mana? Ada nak tanya pasal benda lain pun tak apa. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Saya mungkin dalam another 10 minutes before kita end the session nak tanya pasal apa soalan. Okay. Boleh bagi sedikit perkongsian tak macam mana nak jadi pelelong yang berjaya? Okay, Wafiq. Terus terang cakap macam mana pelelong berjaya sebab apa sekarang bila diorang dah buat 90% kepada e-auction, jadi kerja seorang pelelong tu dah berkurang. Awak nampak tak apa saya cakap?
Faham tak apa saya cakap? Okay, sebab rumutan ni is real, bukan saya yang cakap. Ini pelelong sendiri yang bercakap. Okay, bila dia dah buat pada e-lelong, jadi job untuk orang sangat-sangat kurang. Jadi nak kata pelelong yang berjaya tu mungkin dah agak sukar lah sekarang. Itu je lah saya boleh cakap. So tak berani nak komen lebih-lebih. Okay, clear. Alright, clear Alright. Okay, so yang lain, ni ada 92 orang dalam ni. Ramai ni. Kan? Nak tanya soalan kalau tak berkaitan lelong pun tak apa. Tanya soalan yang lain. Tak ada masalah. Ada? Jangan segan-segan. Tanya je. Dalam belajar, saya rasa student awak masih ingat lagi kot apa yang saya cakap. Okay, dalam belajar tak ada istilah soalan bodoh ataupun pandai. Itu je saya nak cakap, okay. Kadang-kadang mungkin awak rasa soalan tu macam, alah soalan macam ni pun nak tanya. Tapi dengan awak bertanya soalan tu, sebenarnya kawan-kawan awak yang lain pun sebenarnya nak tanya soalan tu. Cakap untungnya aku, Hazim dah tanya dah soalan tu. Kan? Hazim dah tanya dah soalan tu tadi. Dapat dah jawapan, okay. So kena ingat, dalam belajar tak boleh ada nak rasa soalan bodoh ke atau soalan pandai lah. Tanya saja. Okay, saya nak tanya, kalau kita nak register untuk bid kan, dia kena ada syarat ke? Betul, ada syarat. So syarat yang pertama macam yang dalam sebelum ni lah yang kita cakap tadi tu, you all mesti berumur 18 tahun dan ke atas dan tidak diisytihar muflis dan bukan seorang yang bankrupt lah. Itu syarat utama dah. Okay, syarat-syarat lain dia bergantung pada POS tu lah, maknanya proclamation of sale, apa yang dia minta. Mungkin awak kena deposit 10% deposit 5% deposit sehari ke 24 jam sebelum tarikh lelong. Tu antara syarat-syarat yang biasa lah. Tu antara syarat-syarat dia lah. Dan kalau e-lelong you kena daftar sebagai daftar ID lah, baru you boleh masuk lelong tu. Tu antara syarat-syarat dia lah. Saya mau tanya soalan. Ya, Teh Chung Shen. Okay. Kalau rumah saya sudah 3 bulan tak bayar loan kan, so akan dilelongkan. Okay. So itu dia surat istilah pada bulan depan rumah saya akan dilelong, tetapi saya akan continue bayar loan saya sebelum dilelong. Itu lelong boleh ditarik tak? Boleh. Memang boleh. Tapi dengan syarat you terus kena pergi contohlah you punya rumah tu loan dengan bank RHB katakan. There must be one specific person ataupun officer yang in charge you punya case. Kan? Sebab this is what happened before when I'm in charge for the person in charge for this foreclosure punya case kan. Contoh ada specific person in charge officer yang akan contact you. Dia follow up lah you punya case macam mana. So you kena bagi tahu dengan dia lah. So you akan bayar benda ni, memang benda tu boleh ditarik balik. Memang ada berlaku. Tapi dengan syarat you kena keep on communicate lah dengan that person in charge. Bila you kena bayar. Sebab actually sangat-sangat sayang sekiranya kalau rumah you nak kena lelong. Memang sangat sayang sebab nak dapat rumah bukan senang. Okay? Okay, thank you. Alright. Thanks, Teh. Encik, saya nak tanya, kalau kita nak join bid tu semua yang join tu kena bayar kan deposit? Betul Fatin. Jadi kalau yang tak dapat bid tu, yang tak menang tu, deposit dia tu macam mana? Deposit dipulang balik. Dia tak ambil. Deposit dipulang balik. Misal kata yang kalah tu deposit dipulang balik lah. Tak apa, jangan takut. Kiranya bila kita join bid tu tak ada duit yang akan burn lah? Tak ada duit akan burn. Okay, dia tak ada duit akan burn. Okay, tu cerita Fatin tanya kalau kita masuk bid, kita tak menang, kita kalah. Okay, ni kita cerita, saya lupa nak cerita tadi. Misalkan kita masuk bid, kita menang. Contohlah, reserve price 100,000, you dah prepare deposit 10,000. Katalah you bid 150,000. So supposedly 10% out of 150k dah jadi 15,000, betul tak?
Tapi awak deposit 10,000 saja. Okay, so 5,000 tu bergantung. Kebiasaannya kalau lelong high court tak perlu tambah on the spot. Kalau dekat pejabat tanah ataupun bank, kebiasaannya you kena tambah on the spot. You Maksudnya kena standby kita lah. kena prepare duit lebih lah. Betul. Tapi dia mungkin akan bagi masa kot kan. Okay. Mungkin berapa hari ke apa kan untuk you settlekan balance 5k yang tak cukup. Okay, ada soalan lain? Saya nak tanya, Okay. Nur Ain. macam mana pula kalau kita dah menang kan bid tu, kita dah menang, lepas tu kita kan kena pergi inspection kan, lepas tu tengok rumah tu, lepas tu kita tiba macam nak cancel, macam tu, macam tak jadilah nak beli, macam mana proses? Kalau dah maksud Ain ni kalau dah menang bid. Kalau dah menang bid masa tu, tapi Tak boleh Ain. macam Kalau dah menang bid, tiba-tiba awak kata tak nak rumah tu, memang tak boleh. Elak nama awak kena senarai hitam je lepas tu. Sebab tu saya cakap tadi kan, langkah-langkah sebelum nak masuk bid. Okey, apa dia? You kena inspect dulu, check dulu detail kan, yang macam saya dah explain tadi. Itu adalah prevention measures sebelum you masuk auction. Sebab you dah tahu rumah tu dah okey apa semua, baru you masuk auction. Bukan you masuk auction dulu, you dah menang baru you kata tak nak. That one memang tak boleh lah. Nama kena blacklist. Nama blacklist satu hal, lepas tu you punya deposit hangus. Itu je cerita dia. Okay, faham Ain Okay. Right. Thank you. Okay, so next. Ada lagi tak soalan? Saya nak tanya. Kalau macam saya dapat itu bid, tapi saya nak beli dengan loan tapi tak dapat itu loan macam mana? Okay, good question. Okay, Tan wait tahu. Sebab tu saya cakap, before you masuk bid, apa tadi, step by step I explain kan, sebelum you nak masuk bid. Last sekali ialah check your preliminary checking. You kena check you punya kelayakan kan, you layak ke tak layak untuk rumah tu. And you yourself, supposedly you dah kena tahu. Okay, sebab sekarang tak susah. Awak bawa awak punya IC, awak pergi bank negara, awak check secret report semua keluar. Okay, dari situ sebenarnya awak dah tahu kedudukan kewangan awak. Awak steady ke tak steady? Okay, katalah awak punya secret clear. Okay, awak tahu awak punya secret clear, tak ada hutang, tak ada blacklist, tak ada nama apa semua. Sebab tu you kena buat preliminary checking. You buat preliminary checking, you tengok you layak ke tak. Okay, tapi in case lah, katalah you dah buat preliminary checking, okay, you lepas, you punya loan boleh lepas. Tapi bila you dah menang bid, you submit loan, katalah ada penggubalan oleh bank negara apa, sekian syarat ni dipinda apa, sekian. Okay, menyebabkan awak tak dapat loan 100%. Katalah awak dapat loan mungkin 95% je. That 5% you have to top up. Itu je cerita dia. Macam mana pun you kena top up. Sebab tu main rumah lelong ni is not an easy. Bukan senang. Kita kena buat valuation kat atas diri kita dululah. Okay. Okay, so saya rasa macam dah tak ada soalan lagi. Azim? Begini, susah tau saya nak spend masa dengan awak ni. Kan? Sebab apa? Sebab banyak sebenarnya lecturer lain tau ajak jemput untuk kelas diorang tapi saya tak nak. Saya mengenakan Puan Zarina je, sebab tu saya terimalah. Okay, semua dah senyap tak ada apa-apa nak tanya. Kotlah ada nak tanya. Encik. Yes, Fatin. Saya nak confirmkan balik je. Kiranya sebelum kita nak bidding yang last step yang atau kita menang atau kalah ni, kita dah kena buat semua step yang Cik explain dari 1 sampai 7 tak silap saya, sampai preliminary checking. Betul. Yang kita tak dapat tengok hanyalah interior rumah, betul? Dalaman. Betul. Yang lain semua kita boleh check and make sure kita betul-betul nak. Dan baru boleh bid. So after dah lepas menang bid, kiranya kita cuma perlu continue buat the payment je lah.
takkan ada isu masalah-masalah rumah yang kita dah boleh check sebelum. Betul? Itulah saya cakap tadi. Bila you dah menang bid, you kena settlekan balance Payment. tu. Payment tu kan, loan tu kan. Contoh bid 100,000, you menang. Maksud sekali 100,000 you menang. Deposit dah taruh 10,000. Balance 90,000 tu awak kena selesaikan dalam tempoh 90 atau 120 hari. Oh, 90 atau 120 hari. 90 atau 120 hari bergantung pada proclamation of sale. Dia mention dalam tu berapa hari. 90 atau 120. Okay, dalam memorandum of sale, memorandum of sale. Maksudnya lepas awak dah bid, awak dah menang, dia akan bagi awak satu surat, dia panggil memorandum of sale, dalam tu ada mention lah. 90 atau 120 hari dia mention. Tu yang kena settlekan lah. And problem lain tu yang selepas tu lah. Tu saya cakap kalau rumah tu ada orang, you kena bersedia lah. Macam mana cara you nak keluarkan orang tu daripada rumah tu. Kan? Tapi kita dah memang ada hak lah kan nak untuk keluarkan dia. Betul. Bila awak dah ada POS dan nama awak dah bertukar dekat dalam grant, dah memang officially that house is yours lah. Okay, dengan syarat memorandum of sale awak dah dapat, balance awak dah bayar ataupun loan awak dah settle dan dalam grant dah bertukar nama awak. Maknanya dalam grant biasanya akan mention peletakan hak oleh mahkamah ke atas nama Fatih Nabila binti Rahman daripada siapa ke atas rumah tu. So memang rumah tu jadi awak punya lah. Cara kita nak halau tu je lah. Betul, cara awak nak halau dia nak keluarkan macam mana. Jangan lepas awak menang bid awak tu pergi halau dia. Okay. Jangan. Kan nanti awak pergi menang bid awak cakap siapa beritahu, Cik Nazmi beritahu. Jangan macam tu. Lepas awak dapat MOS awak kena siapkan dulu. Maknanya dah tukar nama dekat grant, barulah rumah tu awak punya. Okay Cik, terima kasih. Alright. Encik, kenapa bank tak halau dulu yang pemilik rumah lama tu? Tak boleh. Kan, salah lah. Kalau dia halau tu sebenarnya macam mana nak cakap sebab dia charge pada bank. Rumah tu dia charge pada bank. Basically memang owner of the house ialah bank. Okay, bukan Encik A kan. Tapi dia tak boleh lah halau. Dia nak halau atas sebab apa? Cik, tapi dia dapat notis kan? Dia dapat notis, betul. Sebab apa? Setiap rumah yang dilelong, nanti pelelong tu akan pergi tampal tau proclamation of sale ni. Yang macam saya tunjuk tadi, dia akan tampal dekat pintu pagar dia. So basically memang dia dah tahu rumah dia nak kena lelong. Okay, kalau bukan, betul, dia tak nak keluar. Cerita dia senang je, dia tak nak keluar. Okay, cerita dia senang je. Dia pun tahu sebelum proclamation of sale tu keluar, actually value dah pergi tengok rumah tu. And kalau value tu baik hati, dia bagi tahu cik rumah cik nak kena lelong sekian. Actually dia dah tahu dah sebenarnya rumah dia nak kena lelong. Dia buat-buat tak tahu je lah. Memang cara standard lah, benda ni benda standard. Jadi cik, yang value yang pergi tengok tu dia on behalf on the bank lah? Yes, betul. Bank appoint valuer tu untuk assess market value. Berapa? Oh, jadi kalau valuer firm yang dapat case auction tu biasanya dia orang buat kerja yang ni lah, yang pergi tengok rumah sebelum nak. Betul. Sebelum nak auction tu, kebiasaannya value lah yang akan pergi tengok dulu rumah tu. Okay. Kan, value kita rumah tu, and bila kes tu dah proceed untuk auction, pelelong pula yang akan pergi tampal proclamation of sale tu. Bendanya, cerita dia. Okay, ada lagi question? Saya nak tanya sikit. Okay, Aina. Adakah kalau masa jual beli rumah kan, so dia jadi overlap punya payment bank. Maksudnya mungkin rumah tu ada dua penama yang berbeza untuk dua bank yang berbeza. So mungkin satu penama tu ada problem ke atas rumah tu, tapi penama yang kedua tu bayar elok je. Tapi macam rumah tu owner before ni punya ke, adakah pernah jadi senario macam tu? Okay, dia macam ni Aina, kebiasaannya maksud awak ni satu rumah yang ada dua nama, betul? Betul. Okay, maknanya contohnya dalam husband and wife lah. Kita cerita rumah tu dalam tu ada nama suami dan isteri. Okay, yang saya tahu setiap loan yang kita masuk dia ada siapa principal. Maksudnya principal tu nama siapa? Nama suami dia. Principal nama suami dia, wife dia ialah second name. Nama support nama principal. Kebiasaannya kalau yang principal ni yang problem je akan wujud benda tu.
rumah tu bakal kena lelong. Kalau yang support ni jarang-jarang saya dengar. Biasa kalau principal punya nama, dia yang problem dia tak bayar, barulah proses dengan kes lelong. Clear tak, Aina? Maksudnya yang isteri tu tak boleh backup ke macam mana? Isteri tu tak, memang boleh lah sepatutnya. Kalau dia tahu, kalau dia dah tahu memang husband dia ada problem dengan payment rumah, supposedly memang kena tolong lah. Kalau dia tak nak rumah dia kena lelong lah. Tapi kalau isteri dia yang buat hal, jarang. Sebab nama prinsipil lah nama suami dia. Itu apa yang saya tahulah. Okay, baik. Terima kasih. Alright. Okay? Okay? Tak ada soalan lah. Tak ada. Alright. Cik. Alright. Boleh, boleh. Alright. Nah. Sangatlah. Nah. Jangan sini. Oh. Okay, semua dah pakai produk. Alright. Okay. Alright. Sama-sama. InsyaAllah. Alright. Tak apa. Okay. Alright. InsyaAllah. Alright. Sama. Assalamualaikum. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Alright. Terima kasih Azim. Azim, terima kasih. Thank you. Bye. Thank you sampai ya. Cik Azim. Terima kasih Cik Azim. Terima kasih Cik Azim. Terima kasih Cik Azim.